Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari untuk kelas kita. Confirm akan tengah hari. So selamat tengah hari. Anda bersedia untuk kelas dengan saya Cikgu Fariha. Okey. Hari ini kita akan masuk subjek reka bentuk teknologi iaitu panggil RBT. Bagi yang belum kenal saya, terutamanya kelas 1 Intan. Okey, saya adalah Syaidatul Fariha. Awak boleh panggil saya Cikgu Fariha. Okey, kita akan bersambung untuk kelas kita. Okey, apa itu reka bentuk? Rasanya rata-rata semua dah tahu kan reka bentuk teknologi yang telah dipelajari masa sekolah rendah. Apa yang awak belajar sepanjang dalam sekolah rendah? Apa model ataupun apa yang telah awak bina sepanjang di dalam sekolah rendah? Okay, dalam untuk sekolah menengah, kita akan belajar subjek yang sama iaitu reka bentuk teknologi. Dia akan bersambung dalam sekolah menengah dan tingkatan 1 dan dia akan berterusan sehingga tingkatan 3. Okay, contoh-contoh reka bentuk ada seperti yang kita boleh lihat. Okay, kejap saya pindahkan video ni. Okay, seperti yang boleh lihat ini adalah contoh reka bentuk di mana dia ada bentuk pensel, bentuk untuk sudu garfu. Okay, ni untuk bentuk alat tulis, pisau dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh reka bentuk. Okay, yang kedua saya pindah ke atas pula. Okay, yang kedua adalah meja. Seperti yang kita tahu, awak tahu meja kita macam biasa kan, panjang dan dia fix, tak boleh ubah. Tapi kerana kita menggunakan reka bentuk RBT, jadi meja ni seperti asalnya dia boleh lekat pada dinding. Kemudian apa yang membezakan meja yang ada di rumah kita dengan dalam gambar ni adalah dia boleh dilipat. Okay, dia boleh dilipat di mana kalau rumah yang kecil ataupun ruang rumah yang sempit, jadi meja ni sangat sesuai. Jadi sebab dia boleh lipat dan dekat atas tu kita boleh letak hiasan seperti yang hiasan di dinding. Jadi kalau nak guna, contoh awak nak buat makan ataupun nak buat kerja, jadi dia akan cuma angkat balik meja tu dan dia berfungsi seperti biasa. Tu kan best ni kan untuk RBT. Selain tu tengok apa beza iron board ni dengan awak punya di rumah. Iron board ni dia boleh simpan dalam almari. Jadi kalau rumah yang sempit, dia takkan orang kata ambil space, ambil ruang. Jadi dia boleh tersimpan kemas. Jadi rumah awak akan nampak kemas berbanding yang iron board dalam rumah awak, dalam rumah saya, dia kita kena simpan dan dia akan nampak. Berbanding dengan kita punya dalam gambar ni, ia adalah RBT. Nampak kan gambaran? Nampak ada RBT. Ataupun tengok alat tempat tidur dia. Bayangkan alat tidur tu di atas dia adalah katil dan bawah dia adalah meja. Ini adalah sesuai bilik tidur yang sempit, mana ruang dia tidak besar. Jadi dia telah ubah sesuai di mana bawah dia adalah untuk dia belajar, buat kerja, dan bila nak tidur dia akan panjat tangga, lekat terus di dinding dan dia akan tidur dekat atas tu. Kan suatu yang orang kata inovatif. Ini dipanggil inovatif. Benda yang sedia ada telah berubah kepada yang sesuai. Okay, nampak dah gambaran kan? Dah nampak kenapa awak perlu belajar RBT ya? Ini salah satu contoh yang kita akan belajar dalam sekolah menengah. Ni adalah contoh yang kata paling jelas basikal dulu dan basikal sekarang. Kan lagi sekarang basikal ada basikal lajak kan. Tapi tengok kalau awak bandingkan balik basikal yang dahulu, okey? Basikal yang dulu dia boleh okey, yang pertama ni tahun 1818. Tengok basikal dia. Boleh bayangkan basikal ni macam mana kan? Okay, tengok basikal 1859. Tayar dia besar sebelah. Kemudian 1860 tak ada handle. 1870 tayar dia besar sebelah. Dan yang terakhir yang bawah tu pula
Okey, 1890 basikal selalu yang atuk-atuk kita kan ada kan. Basikal 1960 basikal racing yang kebanyakan pelomba-pelomba telah gunakan. Tahun 1970, basikal mountain bike diperkenalkan. Bayangkan 1970 mountain bike diperkenalkan, di-upgrade ataupun dipanggil inovasi. Dan yang terbarulah, maksudnya pada tahun 2000, tahun milenium, iaitu hand bicycle. Di sini dia untuk orang-orang yang katanya ada masalah kaki, so dia akan menggunakan tangan dia. Dekat sini maksudnya inilah dipanggil RBT, reka bentuk teknologi yang inovasi ni batang basikal. Dan yang terbaru adalah basikal lajak. Okey, apa yang faham situ? Reka bentuk dan teknologi ni adalah suatu yang dikata benda yang kita buat sesuatu yang memberi kemudahan pada kita, pada manusia. Okey? Okey, sebenarnya apa maksud reka bentuk dan teknologi ni? Okey. Dia sebenarnya bermaksud, reka bentuk bermaksud pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk. Nampak tak? Produk. So, tadi kita belajar apa? Pasal letak pensel, sudu, garpu, kemudian kita buat iron board, betul. Kita buat katil kan, yang memberi impak kepada kehidupan. Yang memberi impak tu apa? Impak tu adalah kesan yang memudahkan pada kita, pada manusia kan. Kalau yang iron board, meja berlipat, untuk katil, untuk orang yang kata ruang bilik yang sempit. Jadi semua tu adalah memberi impak, memberi kesan kepada kita. Itulah maksud reka bentuk. Okey, apa itu pula teknologi? Teknologi adalah pengaplikasian. Apa itu aplikasi? Maksudnya awak menggunakannya. Menggunakan ilmu sains dan matematik. Sebab tu kenapa kita belajar ilmu sains dan matematik. Dengan menggunakan sumber semula jadi untuk dijadikan alat, tenaga atau sistem. Maksudnya daripada ilmu sains dan matematik yang awak belajar tu, kita akan menggunakan bahan semula jadi, contoh kayu, macam kertas, macam sesuatu yang kita boleh jadikan sebagai alat, tenaga ataupun sistem. Okey, jadi bila kita gabungkan reka bentuk dan teknologi, ia membawa maksud gabungan pengetahuan tentang penyusunan secara terancang dengan mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik. Dimaksud gabungan pengetahuan ni, maksud telah awak belajar mengenai ilmu-ilmu tu, dan kita akan susun dengan ilmu reka bentuk teknologi secara terancang. Maksudnya awak telah atur, apa yang perlu buat, kemudian nak buat apa, 3 nak buat apa, keempat buat apa, dan akhirnya buat apa. Dengan mengaplikasi pengetahuan sains dan matematik. Maksudnya menggunakan dengan ilmu sains dan matematik. Maksudnya dalam RBT dia akan melibatkan ada pengiraan dan ada melibatkan sains. Okey? Jelaskan untuk reka bentuk teknologi dan reka bentuk teknologi. Dia adalah 3 maksud yang berlainan. Okey. Itu saja untuk hari ini. Untuk dalam bab 1 ada 8 aspek. Ada 8 aspek penting yang perlu kita akan belajar. Yang pertama adalah definisi reka bentuk teknologi yang telah kita belajar hari ini. Nombor 2, jenis reka bentuk. Reka bentuk ada 2 jenis. Kita akan sambung untuk kelas seterusnya. Yang ketiga, elemen reka bentuk, di mana elemen-elemen ni sangat diguna pakai untuk kita membuat satu lakaran reka bentuk. Yang keempat, prinsip reka bentuk. Apabila kita buat lakaran, apabila kita nak membina mock-up atau model, kita gunakan prinsip reka bentuk ini. Kemudian 5, teknik pembinaan projek. Kita akan apply dia dalam membangunkan model yang sebenar.
Okey, 6. Etika dalam reka bentuk. Semasa pembinaan projek, ada etika-etika ataupun peraturan ataupun syarat yang perlu awak patuhi untuk hasilkan produk. Yang ketujuh adalah kriteria reka bentuk. Salah, itu bukan teka tapi reka bentuk. Dan yang terakhir adalah kepentingan reka bentuk. Kenapa pentingnya reka bentuk ini? Okey. Okey, untuk tugasan hari ini, saya galikan sini boleh? Okey. Okey, tugasan untuk hari ini adalah untuk bab 1 definisi yang telah kita belajar dan saya telah terangkan. Okey, saya nak awak sediakan satu buku latihan. Kalau boleh yang nipis pun tak ada masalah. Minta yang nipis, minta mak atau ayah ataupun ada buku-buku daripada sekolah rendah kan yang tak pakai tu, yang telah awak gunakan yang sedikit tu boleh buang. Gantikan gunakan yang belum pakai saja. Okay, jelaskan yang ni, gunakan yang lama pun boleh, tak ada masalah. Guna sekolah rendah pun tak apa. Buat masa ni, kita guna je apa yang ada di rumah. Okay, kalau ada di rumah yang sekolah rendah punya, boleh pakai. Ataupun kakak atau abang, boleh pakai. Okay, buku yang sedia ada. Ataupun yang tak ada, boleh minta mak ayah cari buku yang nipis, yang murah. Okay, kita jangan bebankan mak ayah. Okey, kemudian buat nota ringkas ataupun peta bulatan, peta buih, peta Park 21 kan yang telah awak belajar sepanjang sekolah rendah. Okey, mengenai topik hari ni. Hari ni kita belajar definisi, reka bentuk dan teknologi. So, ada 3 definisi. Okey, ada masalah? Let teacher know. Okey, bagi saya tahu kalau awak ada masalah. Boleh personal message saya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, saya akan catat siapa yang hantar assignment tu. Awak dah siap peta semua tu, ambil gambar dan hantar dalam grup kita. Saya akan catat kehadiran awak. Terima kasih.